dan puasa di Masjid Al-Khairiyah. Muslimin dan muslimah yang hadir, ibu, ayah-ayah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini alhamdulillah kuliah duha kita dengan kita meneruskan kitab Rahsia Kematian. Kitab Rahsia Kematian, pada pertemuan yang lalu kita berhenti pada surat 49. Tajuk baru, mati merupakan kafarah bagi semua muslim. Al-Qadhi Abu Bakar bin Al-Arabi, Ibnu Al-Arabi menceritakan di dalam kitab Sirajul Muridin daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Dia mengatakan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang bermaksud mati merupakan kafarah bagi seorang muslim. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mati maut kematian, yakni terpisah antara jasad dengan roh. Apa dia? Adalah merupakan kafarah. Kafarah ini adalah iaitu menghapuskan apa? Dosa bagi seorang muslim. Jadi kafarah kita ni kan ada silap hidup kita ni banyak. Kemudian jaga Allah Subhanahu wa taala nak mengampunkan dosa kita ni dengan dia bagi kita ni mati. Macam mana begitu? Kerana bila kita nak meninggal dunia, kita meninggal dunia ini sifat dia itu sakit. Bila sakit mana kafarah? Mati merupakan kafarah terhadap segala penderitaan. Dan bila meninggal dunia ini, dia berhenti segala sakit-sakit penderitaan. Tak ada. Bagi orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan kepedihan, pedih, sakit, azab yang dialami oleh si mati, yang dirasai oleh orang yang meninggal dunia. Pasal itu ibu ayah, kalau kita tengok orang yang nak meninggal dunia ni, kalau orang yang Allah Ta'ala bagi kepada dia sakit, maka dia meninggal dunia dalam keadaan yang tenang. Sekadar dosa dia Allah Subhanahu wa taala ampunkan. Banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, kalau kita melihat kepada ayat-ayat dalam surah Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kafarah dan daripada kesakitan itu. Di antara ayat yang kedua, ayat 155, tak ada dalam kitab. 155 ke surat yang ketiga, yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, walana nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Yang bermaksud sesungguhnya, kata Allah, la itu makna dia takkid, makna tegasan. Sungguh kami berikan ujian kepada kamu, yakni orang-orang yang beriman, manusia, orang-orang yang Allah Ta'ala uji. Bagaimanakah ujian Allah Subhanahu wa taala? Bentuk dia iaitulah bisyai'in minal khauf. Yang pertama, bentuk dia itu daripada sedikit ketakutan, daripada berupa bentuk sebahagian daripada takut, perasaan takut itu Allah Ta'ala uji. Wal ju' dan juga kelaparan. Ju' makna dia lapar, dahaga,
masuk sekali lah. Mana tak ada makanan kan, ujian. Wa naqsin dan kekurangan. Allah Ta'ala kurangkan bagi dia tidak lebih dari sudut harta. Wal minal amwal, harta, mal, amwal. Wal anfus, dan kekurangan jiwa, makna dia kematian. Dan juga wassamarat, buah-buahan, yakni tanam-tanaman yang kita usahakan, yang kamu usahakan. Apa yang kita usahakan, Allah Ta'ala dia akan uji dengan sama ada kelebihan atau kekurangan. Wa basyir sabirin, tansyir, berita gembira bagi orang-orang yang bersabar. Ini dia. Jadi berita gembira kepada orang yang bersabar itu, itulah diberikan kepada dia Allah akan pahala. Dapatlah pahala kalau ujian. Tapi sabar tak sabar, ialah kita ni aku ni tak larat, ini gitu. Aku ni kenapa dia jadi mempersoalkan qada dan qadar Allah Ta'ala. Itulah ayat Al-Quran. Ayat berapa tadi? 155. Ayat kita kena ambil surah Al-Baqarah. Jadi ayat ini menjadi kepada kita contoh ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ujian itu tujuannya untuk yang pertama nak melihat sejauh mana kesabaran, dan kemudian berita gembira, iaitulah ganjaran dia. Apa yang kita dapat daripada ujian itu, iaitulah berita gembira. Wa basyir, tabsyir, wa basyir. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ayat berapa pula? Jawab dia ayat surah Al-Baqarah ayat 25, muka surat 5. Wa basyiril ladzina amanu, berita gembira ini bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman ni dia ada satu berita gembira, the good news. Wa 'amilus shalihat, dan orang yang beramal ni, kita yang beramal dia ada berita gembira, akan Allah Ta'ala beritakan kepada kita sama ada cepat ataupun lambat. Kalau di dunia ni gembira dia itu merasa ketenangan, tenang. Ketika mana kita mengingati Allah, dia rasa sedap, dia rasa seronok, tenang. Ada kita nampak orang ni dia seronok dia, walaupun dia tak kaya pun seronok dia, hidup dia. Kan? Siapa dia? Tak ada apa pun dia kan, tidur pun bawah jabatan, tapi seronok. Orang gila. Betul tak? Dia bukan gaduh pergi klinik, dia makan teh tarik yang basi lah pun Allah Ta'ala bagi dia tak sakit pun. Hilang dah dia punya apa, dia rasa sakit tu. Pasal dia ni Allah Ta'ala bagi kepada dia kelebihan. Yang kata ahli syurga, tapi bukan buat-buat gila lah. Memang gila semua. Memang dia ni Allah Ta'ala dia happy dia juga. Dia bukan fikir pasal nak, bukan fikir pasal kita kata hari ni politik, sukan, hari ni apa nama, fikir nak makan apa tak terluar, apa ada dia fikir lah. Itu Allah Ta'ala bagi kepada dia kelebihan. Itu dia. Jadi berita gembira kepada orang yang beriman dan beramal, anna lahum, bagi mereka apa? Jannatin, syurga. Jannat maknanya syurga-syurga, yang tabaqat, yang mengalir. Syurga di atas, bawah dia mengalir air-air. Tahtihan, dalam ayat yang lain tahtahan. Tahta makna bawah dia mengalir sungai-sungai, sungai air yang diperbuat daripada susu, diperbuat daripada madu,
diperbuat daripada arak yang halal minuman. La yusaddauna anha dalam surah Al-Waqi'ah. Ya. Dalam surah Al-Waqi'ah pula, surah Al-Waqi'ah yang ke-27. Allah Subhanahu wa ta'ala kata la yusaddauna anha wa la yunzifun. Ayat berapa? 19. Juzuk yang ke-27, muka surat 535. Sampai hari ini pakat bagi ayat. Dah saya tuan kuliah saya buat sejarah. Oh, dia tak tahu. Saya bagi. Kalau kuliah maghrib saya bagi jadi juga supaya kita mari ni kita adalah sedikit rujukan ataupun kita kata kita ada buah tangan. Kadang-kadang kita ceramah macam yang alhamdulillah dia halwa telinga, tapi balik kita nak padu kat mana? Oh ini dia paduan. Kalau soalan dia, kalau kita sakit, apakah ayat dia? Gitu. Itu pun dia tu. Okey. Yes, okey. Ayat berapa tadi? 19. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Tidak merasa apa? La yusadda', mereka tidak merasa pening. Pening kerana minum air tak rasa pening, maknanya tidak mabuk. Wa la yunzifun, dan tidak pula mabuk. Dia tak mabuk kerana minum arak atas dunia ni mabuk. Allah Ta'ala bagi jadi arak di dalam surga ni arak yang organik, bukan campur apa-apa. Jadi kita ni kan organik, makna dia memang pure je, tak ada nak campur. Kalau nak mabuk ni kita minum, kalau atas dunia ni dia minum ketum, dia campur macam-macam. Buat apa nama, buat nyamuk, tai lembu. Dulu tak maaf lah. Dulu orang-orang dulu dia minum ketum, tapi hak asli dia minum sikit je untuk nak turun bedah. Turun bedah ni nak bagi panas. Kita lah ni macam-macam dah madu lah apalah kan. Orang dulu dia tak ada dah apa nama madu, contohnya pasal nak cari madu pun mungkin payah. Jadi mereka minum minuman diperbuat daripada daun-daun yang asli, tak campur apa-apa. Dulunya kegunaannya untuk kebaikan, tapi bila digunakan untuk perkara-perkara dan otak campur, dia inovatif terlebih, akhirnya jadi apa? Jadi memudaratkan. Mabuk jadi mabuk. Akhirnya bila mabuk bahaya. Mabuk ni bila bahaya ni kerana apabila akal kita ni tak boleh berfungsi tuan-tuan. Dia dah tak boleh nak beza lah antara baik dan buruk. Itu fungsi akal. Ayat 19 dan ayat seterusnya Wafatihah ni tentang buah-buahan. Kita baca balik muka surat 50 kitab tu. Nabi SAW bersabda, "Ma muslim." Tidaklah Nabi mengatakan bahawa tidaklah menimpa seorang Muslim. Makna tidaklah menimpa seorang Muslim itu satu daripada ujian, yusibuhu ataupun musibatin. Saya kita jawab balik, yusibuhu min musibatin. Musibu makna dia sabar, musibah. Azab, apa makna dia? Musibah yang berat, yang menderita. Min maradin, daripada kesakitan, daripada kesedihan. Min maradin,
Maka kata Nabi, tidaklah Allah Ta'ala menimpakan siwa kecuali apa? Iaitulah Allah Ta'ala akan hutta illa hutta, yakni menafikan, tidak kecuali. Maknanya adalah tak ada orang yang kata Allah semuanya berada dalam keadaan rugi kecuali. Maknanya ada tak orang tu? Ada ayat dia. Innal insana, semua ni insan jamak, lafi khus, rugi kecuali. Makna ada orang untung, bukan semua rugi. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali makna dia selain daripada musibah itu hikmah. Kecuali Allah Ta'ala ampunkan, hutta, hapuskan, bihi sayyi'at, dengannya yakni orang itu akan dosa-dosa dia, kesalahan dia, sayyi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah bagi kepada kita kebaikan. Tapi tuan-tuan, bila kita lupa, dia buat silap, maka itu dia panggil sayyi'ah. Lawan kepada hasanah, iaitulah sayyi'ah. Maka kesalahan itu, sayyi'at itu dihapuskan ataupun dibuang. Seperti seumpama apa? Ta'uddus syajarah, hal perihal pokok itu yang gugur daun-daunnya. Ini perumpamaan. Jadi pokok ni daun dia gugur, itulah dia. Orang itu dosa dia jatuh. Bila dosa dia jatuh tu, bila dia sakit, antara dia sakit nak meninggal dunia contoh. Bila biasanya Allah Ta'ala bagi sakit ni kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala nak mengangkat darjat kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Meninggal dunia ni dia sunnatullah, dia ketetapan dia ada sebab. Setiap yang berlaku ada sebab. Pasal bila orang nak meninggal dunia ni, dia tak ada saja-saja meninggal macam tu. Dia mesti ada sebabnya. Dia aksiden ke, dia pening kepala ke, dia sakit ke, jantung ke, itu asbab sahaja. Tapi sebenarnya itulah yang telah pun ditentukan. Dia tak ada lari lah kalau dia kata kalau aku tak keluar rumah tadi ni seminit dia kan kereta tu lalu kan. Kalau lah, dia tak nak kalau lah tu dah sampai masa. Dia janganlah kalau sebenarnya itu adalah telah pun ditentukan. Dan nanti ni kita akan sampailah satu hadis Nabi kata, bila orang itu dia nak meninggal dunia, dia akan pergi ke tempat dia nak meninggal. Hadis tu macam dia nak meninggal dekat masjid, dia nak meninggal kat Mekah, Allah Ta'ala nak bagi kepada dia meninggal tempat tu, maka dia akan ada niat untuk dia nak pergi tempat tu keluar. Jadi dia nak pergi lah, dia nak pergi Mekah contohnya. Jadi dia nak keluar daripada rumah, dia nak pergi pasar, dalam keadaan dia nak pergi tu, maka berlakulah contohnya sampai masalah. Kalau tak boleh bunuh, pasal apa tak boleh bunuh? Kerana kalau ni perkataan yang digunakan, dibisikkan oleh syaitan. Kalau walau adalah kalam syaitan, hadis Nabi. Tak yang guna, kalau guna kalau tu dia jadi rugilah. Kita dah Allah Ta'ala bagi penuh dah markah. Jadi bila guna kalau, maka kurang dah markah dia. Jadi dalam Al-Muwatta menyatakan hadis tentang hadis ini juga daripada Abu Hurairah. Tadi ni hadis daripada Anas bin Malik.
Dalam kitab Muwatta ni tahu kitab siapa? Kalau orang kaki-kaki ni dia tahu. Kat sini kan orang tulis ibu-ibu pun tahu. Dan Muwatta ni kitab Imam Malik. Kitab besar lah. Imam Malik ni siapa? Iaitulah buku kepada Imam Syafi'i. Mereka ni mazhab apa? Mazhab fiqh. Mazhab fiqh. Fiqh ni ibadat, muamalah, ahwal syakhsiyah, jinayah. Banyak kita guna pandangan-pandangan daripada mazhab empat ni lah. Mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal. Tapi kita ni kebanyakannya menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Kebanyakan. Ada juga ustaz dengan tak guna apa mazhab Syafi'i. Kita contohnya kita banyak zakat, Imam Syafi'i guna berat, kita dah banyak guna duit, pun tetap daripada Imam Syafi'i juga. Dia bagi Asy-Syafi'iyah. Pun kalau kita nak guna pandangan tu kan kita boleh guna ikut dah. Dia kena daripada majlis fatwa. Itulah dia bagi sekata, bagi cantik. Sebab semua betul ni. Betul tak? Bukan kata Imam Malik tak betul, Imam Syafi'i betul. Tak, semua betul. Cuma kita nak pakai tu, dia kenalah orang yang tentukan. Dia kan ada dia bagi mufti. Ni ada setengah buat, tak buat, bertikaikan pula. Jadi masalah. Ikut sahaja. Semua elok lah. Selagi mana akidah dia, akidah yang benar, fiqh dia, fiqh yang daripada Al-Quran, hadis Nabi, ulama, benar tak? Dia juga ada ustaz buat dia. Dia tak kat kanan, dia tak punut ustaz. Kita punut macam biasa. Kita buat macam biasa. Buat betul buat. Allah Ta'ala bagi. Apa dia ayat tadi ni? Allah Ta'ala bagi apa? Berita gembira. Buat. Ini masalah dia cari-cari lah, kali dia tak buat. Tak mau. Dan dia pula dia ada dalil dia. Dia pegang dalil tu, maka kita pegang hak kita punya. Yakin. Dan dia pun betul, kita pun betul. Tak ada masalah. Akidah dia kena bagi satu, dia tak boleh tercabar. Fiqh empat. Dan duduk pula dengan tasawuf. Tasawuf ni lah mensucikan hati. Dan kemudian kita mengaji kitab-kitab tasawuf ni bagi bersih hati kita, dan ibadat kita ni daripada segala niat tujuan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia lah sebenarnya adalah ilmu tentang kehidupan kita ni dalam mencari menggapai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man yuridillah bihi khaira," siapa yang ataupun barang siapa yang Allah Ta'ala nakkan bihi dengan dia apa? Akan kebaikan. Yusib, maka jawabnya Allah Ta'ala ni, Allah kata aku ni nak dia ni jadi orang baik. Maka cara dia apa? Allah Ta'ala akan bagi kepada dia musibah. Musibah ujian. Allah bagi dia batuk, Allah bagi dia demam, Allah bagi dia sakit. Orang perempuan ni nak masuk surga ni, nampak? Allah bagi apa kat kita? Orang perempuan ni, bukan kita saya perempuan tak lah. Maksudnya perempuan ni Allah bagi dia mengandung dia. Sakit tak dulu? Sakit. Darah keluar tak? Keluar. Berapa bulan nak kena pantang makan apa semua? Kena. Panjang masa ujian. Tu cara dia. Pasal dia Allah Ta'ala bagi kepada dia ujian tu nak bagi pahala. Tu. Orang lelaki-lelaki ujian dia tu lain. Kena pergi solat Jumaat wajib. Kena pergi masjid wajib. Kena pergi dengar kuliah sampai pula. Wajib dalam bentuk yang kata pergi masjid ni, dalam bentuk
kewajipan yang disebut oleh hadis Nabi, iaitulah kalau takpi ni kira takpi orang lelaki ni dia putihlah rumah dia tu tempat keluar daripada tempat tinggal dia bakar nanti dia tak jadi perintah dia, tapi dia tidaklah wajib sebagaimana wajib kalau takpi tak sah kan dah tetap sembahyang dia sah, cuma dia kena pergilah masjid kerana dia nak dapat maklumat, dia nak bina silaturahim, dia nak bina komuniti, dia kena pergi masjid. Ketua keluarga ni wakil. Itu dia. Pasal sahabat-sahabat ni, mereka semua pergi masjid solat berjemaah. Dan ada Nabi SAW, Nabi kali baca lepas sembahyang, Nabi bagi salam, Allah zikir tu Astaghfirullahalazim, 2-3 zikir. Kemudian selepas daripada Nabi kali ke kanan sikit, ada pandangan, ada riwayat sebut Nabi kali belakang tengok para sahabat, nak make sure semua sahabat-sahabat yang pamari sembahyang jemaah. Dan pasal kita ni salat ni adalah tiang rukun kepada agama. Hidup kita ni kena ada rukun, kena ada tiang. Barulah Allah Ta'ala sayang kepada kita. Kali belakang setengah imam dekat kali no, boleh ambil sunnah tuan-tuan. Ambil apa? Ambil sunnah. Baik, dalam satu riwayat diceritakan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mematikan seseorang sehingga segala kesalahannya mendapat balasan daripada Allah Ta'ala. Allah Rabbi takut balik. Bukan takut tak? Takut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat hadis Nabi, Allah Ta'ala dia tidak akan mematikan seseorang ni, makna dia orang yang beriman, melainkan Allah Ta'ala bagi kepada dia balasan. Tak balas, reply. Apa yang dia buat Allah balas. Dia takut balas akan dunia sampailah baik berupa kesusahan hidup, penyakit yang menimpa diri dia, musibah yang menimpa keluarga dia. Menimpa keluarga pun ujian juga bagi kita. Faham tak? Kan? Duk elok dah. Kan? Tiba-tiba anak pula OKU. Dia tak OKU pun, tapi dia pun kena fikir. Kan? Dia dapat adik-beradik, dia elok tak? Adik-beradik dia pula ujian bagi dia. Hati dia bagi keluarga. Dan kata pengarang ulama alim al-muallif kata, apabila kejahatan dia masih tinggal, yakni masih berlaku, maka dia akan mendapat kesusahan ketika menghadapi kematian. Kita ni Allah Ta'ala uji, tapi ada lagi dia punya baki daripada kesalahan tu. Maka ketika mana dia nak meninggal, maka dia sakit. Kita tengok juga di hospital kan. Kita pergi hospital, kita tengok, ya Allah, kaki duduk ke atas balut, mata tutup sebelah, kemudian apa lagi, dengan kerusi-kerusi, dengan wheelchair, itu semua tu kita kata ujian. Jadi semua tu pahala tuan-tuan bila kita bersabar kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dia maha adil, dia adil. Adilnya Allah begitu. Ada orang kata, kenapa aku kena dia tak kena? Adil Allah, Allah sayang kat kita. Allah Ta'ala nak bagi syurga, pasal syurga itu bukanlah wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat, iaitu dari jannatin, syurga itu bila? Syurga itu pada hari akhirat. Jadi maka dia akan menemui Allah Ta'ala setelah semua kesalahan dia dibalas. Maka dia akan bertemu, makna dia kembali ke rahmatullah. Sebab tu orang kata kembali ke rahmatullah,
menemui sang pencipta ayat-ayat, iaitulah bertemu Allah tu meninggal dalam keadaan seperti anak yang baru lahir. Baru lahir ni makna dia tak ada dosa. Dia bagi apa? Allahumma salli ala Muhammad. Dia panggil kias dia. Bukan makna dia tu anak, bukan, tapi dia tu ibarat. Semua itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala agar orang tersebut mendapat rahmat daripada Allah. Baik orang yang tidak dicintai serta diredai Allah taala, tak redha dia, Allah taala tak cinta dia, maka keadaan dia akan bertentangan. Jauhlah tadi tentang ni makna dia tak sama macam awal ni. Kalau awal tadi ni Allah Ta'ala bagi kepada dia ujian, kalau bertentangan Allah Ta'ala bagi kepada dia kesenangan. Tapi sebenarnya senang juga adalah ujian daripada Allah. Cuma ujian itu dia tak lawan dengan hawa nafsu. Tasawuf dia kata yang lawan dengan hawa nafsu ini adalah ujian-ujian yang berbentuk kekurangan, kesedihan. Ya hawa nafsu dia tak mau benda tu tuan-tuan. Tapi hawa nafsu dia suka sedap, dia suka apa lagi? Dia suka sedap, dia suka sihat. Dia nak perfect dah tu. Pasal apa dia nak perfect? Kerana dengan kita leka dengan kemewahan, kelebihan itu, akhirnya kita lupa kepada Allah. Bukan kita lah, maksudnya begitu ujian. Sebab itu apa nama Fir'aun, dia mengaku Tuhan. Pasal apa dia mengaku Tuhan? Ibu ayah pasal dia tak sakit, dia tidak merasa lapar, dia tidak merasa kurang. Allah bagi kepada dia kelebihan. Bersin pun tak. Sampai dengar riwayat cerita dia tak pernah bersin. Resdung pun tak ada. Dia nak pecah nak sembahyang pun Allah pada Allah sebelah tu tengok. Dia ni COVID ke apa ni? Dia tutup macam tu kan. Terpaksa tutup buat ke lalu mana? Itu dia. Jadi ujian tu. Lagi-lagi nak pergi masjid dah dia nak bersin tuan-tuan. Kan? Ambil itu dandan nak rasa air juga. Dan nak kentut. Waktu tak kentut tak rasa pun. Ujian tu. Nah, betul tak? Waktu kita nak baca Quran, Allah dandan lah, dia jadi sebab dia jadi ngantuk. Waktu kita nak baca Quran, waktu itulah dia sakit gigi. Sabar, ujian Allah Ta'ala sayang. Kalau kita buat satu benda tu buat baik, dia payah. Makna dia rintangan dia banyak. Rintangan dia banyak menunjukkan Allah sayang. Dalil dia apa? Ayat Quran banyak, hadis Nabi banyak. Dalil daripada sejarah ketamadunan manusia, sejarah dia ada pada Nabi. Nabi-Nabi ni Allah ujilah tuan-tuan. Allah sayang, Allah uji. Itu dia Nabi. Nabi Ibrahim paling banyak ujian. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim paling banyak ujian tuan-tuan. Banyak. Lahir-lahir ayah dia ni tukang buat berhala. Ayah tukang buat berhala tuan-tuan. Ayah kita ni tuan-tuan lahir kaki masjid lah. Kemudian Allah macam mana ni nak bagi dia berhenti buat menantang ni, buat berhala tuan. Nama dia Al-Azhar. Macam mana ni tuan-tuan, kalau kita ni dakwah ajak orang ni boleh, tapi nak ajak ayah tuan-tuan bukan mudah. Nak ajak anak, nak suruh anak, dia walaupun dia cikgu kan, guru besar, tapi anak dia hantar tuition.
Mesti orang tanya ni yang kecil usah, mesti cerdik, mesti hebat, tak kena tahu lah. Tu pasal dia ada perasaan. Saat lagi jumpa macam mana, hang pandai aku hang cerdik sangat mana dia dah. Kita nak tengok lebih-lebih ayah kita, mak contohnya. Itulah ujian. Bila dia ujian sampai dia kahwin ujian. Sampai kahwin bukan boleh dapat anak dah. Kan orang tu tanya, hang tidak ada dapat anak sabarlah macam mana. Apa hang ni yang tak kuat langsung. Ni macam-macam apa kata. Sabar, lama. Dia kata ujian, contoh kita lah. Kan? Nabi Ibrahim 14 tahun tak dapat anak. Sehingga Siti Sarah. Yang lepas tu Siti Sarah lepas tu wahyu turun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim untuk berkahwin lagi, tambah lagi. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala beri kelebihan kepada Nabi ini. Dia berkahwin ke apa dia buat semua adalah perintah Allah Ta'ala syariat itu. Mana boleh berkahwin lebih dari sudah dengan izin Allah. Dan ada kelebihan itu khusus bagi Nabi saja. Macam Nabi Muhammad. Kalau dia dalam kita ni malah kita akan empat. Ada pun Nabi Muhammad berkahwinannya bukan kerana rasul, kerana menjaga kematian sahabat ni. Maka tinggallah isteri-isteri yang tidak ada tempat untuk ni. Maka berkahwin itu untuk nak memuliakan. Tentu ada perempuan. Kemudian berkahwin dengan Siti Hajar. Kemudian dapat anak, alhamdulillah. Siti Hajar dapat anak Nabi Ismail. Kemudian Siti Sarah Nabi Ishaq. Kedua anak yang saleh. Berkat dengan kesabaran. Dapat anak pula, suruh sembelih. Dapat anak, mimpi. Tanya kepada anak dia, abah mimpi ni semalam. Apa pandangan kamu? Maza tara? Apa pandangan kamu? Apa kamu punya? Kata anak dia Nabi Ismail, kalau itu adalah perintah daripada Allah, maka lakukan. Ni Allah Ta'ala suruh ni. Anak pula ni dia kuatkan ayah dia. Jom. Kemudian di satu tempat kita nak lakukan apa yang disyariatkan. Maka waktu tu iblis pun kacau anak dia. Ni ayah kan tak sayang kat hang dah. Lepas tu kacau ini pula. Tengok laki hang ni ada dia nak bunuh anak. Apa dia ni yang tak sayang anak ke apa? Kemudian tak boleh berdua, akhirnya pergi dekat Nabi Ibrahim. Sanggup ke anak ni? Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, itu yang jadi syariat kita ni apa? Haji tu melontar. Buat lontar tu makna dia apa? Halau iblis tu. Ni dah perintah Allah, kacau apa lagi? Ni dah Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala suruh buat sajalah. Jangan suruh banyak-banyak fikir pasal kita apa. Kita nak mari mengaji, mari. Kita nak baca Quran, baca. Kita nak semayang. Kita jadilah diri kita sebagaimana yang Allah kehendaki. Gitu. Jadi itulah maksud dia ujian. Sebab itu dalam kitab ni Nabi SAW sebut dalam hadis kita akan jumpa Qaswat Qawatil bin Majami perjalanan kita. Dan hadis itu dia kata satu hari, bila hari kiamat, orang yang pertama yang akan diberikan pakaian, orang yang pertama diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata ujian. Baik. Orang yang tidak dicintai Allah, maka Allah Ta'ala akan sebaliknya bertentangan. Seperti yang dinyatakan di bawah ini, Allah Ta'ala bersumpah tidak akan mencabut nyawa seseorang yang mendapat azab di hari akhirat, sehingga semua kebaikannya dibalas.
Maknanya sebelum dia nak meninggal dunia, sebelum dia nak meninggal dunia, Allah akan bagi kepada dia kebaikan demi kebaikan. Jadi kebaikan lah, bagi dia tu baik. Tapi bagi Allah Ta'ala benda tu apa? Nak azab dia. Ini pun ayat juga. Surah Al-Baqarah ayat juzuk yang kedua. Allah Ta'ala nak bagi kepada dia apa? Allah Ta'ala nak bagi kepada dia keburukan. Ayat 216 surah Al-Baqarah surat 34. Asa an takrahu, barangkali sesuatu yang kamu tak suka. Kita tak suka, tapi dia baik bagi kita. Barangkali ini makna dia kemungkinan, bukan semua juga. Maksudnya begitulah, kemungkinan ni, kebarangkalian ni bukan 100%. Ada benda yang kita tak suka tapi dia baik. Ada juga benda yang kita tak suka dan dia memang benda tu tak baik. Asa an tu'ibbu, dan barangkali benda yang kamu suka tapi benda itu tak baik bagi kamu. Ada juga benda yang kita suka dan benda itu memang baik. Itu dia panggil barangkali. Barangkali ni makna dia panggil ihtimal, possibility. Ada kemungkinan 50-50. Itu makna barangkali. Baik. Jadi Allah akan bagi kepada dia apa? Kebaikan demi kebaikan. Yang bagi dia itu baik, rezeki yang banyak, kehidupan yang senang, berasa selamat. Dan apabila masih ada kebaikan, maka dia akan diberikan kemudahan sehingga akan menghadapi kematian. Mati pun mudah keluar kalau orang yang Allah Ta'ala nak bagi azab kepada dia di hari akhirat. Sehingga ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada lagi satu lagi kebaikan yang tertinggal daripada dia. Itu yang hadis. Maknanya orang kalau dia nak meninggal dunia, Allah Ta'ala akan cukupkan rezeki kepada dia. Lagi dia belum habis lagi rezeki yang telah Allah Ta'ala tentukan atas daripada kebaikan yang dia buat, maka Allah akan bagi kepada dia lagi umur dia. Takut ke tuan? Dia jadi apa? Senang, tetapi dalam keadaan dimurkai oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Hadis yang mempunyai makna yang sama muka surat 51. Muka surat apa? 51. Hadis yang mempunyai makna yang sama, tapi matan yang berbeza. Jadi kita baca hari ini, dia punya maksud dia macam tu. Hadis yang lain pun ada. Yang kata hadis ni banyak. Dan ibu ayah, kalau hadis tentang ujian, bukan satu, boleh jadi 20, boleh jadi 100. Yang tu yang sama contoh, yang boleh tiap-tiap yang hampir sama pun ada juga. Faham tak ni? Kan contohnya apa? Hadis tentang kematian banyak. Sebab tu bila satu hadis ni, kadang kita tak jumpa banyak lagi hadis yang lain. Sebab tu kalau kita tak ada hadis ni, tak boleh kata gitu. Pasal dia luas perbincangannya. Kematian orang kafir ni hadis yang lain pula daripada Ubaid bin Khalid As-Sulam. Kematian orang kafir, ini cerita pasal kematian orang kafir yang tiba-tiba merupakan rasa kasihan yang diambil oleh Allah Ta'ala daripada dia. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, kematian yang tiba-tiba bagi orang mukmin pula merupakan rahat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Tiba-tiba meninggal. Dia bukan tiba-tiba, sebenarnya dia ada hin juga, tapi Allah mudahnya. Contohnya dengan duduk ceramah, dengan duduk kuliah subuh, seorang pensyarah baru ni meninggal dunia, terkejut tuan. Kan? Pelakon, pelawak, kan? Sakit kepala meninggal contohnya. Kata Aisyah, kematian yang
orang beriman secara tiba-tiba adalah merupakan rehat bagi dia. Sedangkan bagi orang kafir merupakan belas kasihan yang diambil daripada dia. Belas kasihan Allah Ta'ala kepada dia. Abu Muhammad Abdul Haq menceritakan daripada Ibnu Abbas, dia berkata Nabi Daud, dia dengar daripada Nabi, dia kata apa? Nabi Daud meninggal dunia pada hari apa? Nabi Daud ni tuan-tuan, dia hak Allah Ta'ala bagi kepada dia kelebihan, dia boleh tempur besi dengan tangan. Itu Nabi Daud. Wa alanna lahul hadid. Itu dia punya mukjizat, kelebihan Allah bagi. Itu apa nama? Ada doa, Allahumma layyin, ya Allah lembutkan hati dia, lembutkan hati kami sebagaimana Daud melembutkan besi dengan apa? Tangan dia. Maknanya dia orang dulu lebih power, lebih canggih daripada kita. Sebab itu tuan-tuan, faktor sejarah ni kadang-kadang dimanipulir oleh orang-orang kafir. Dia kata orang dulu pakai jawab, orang dulu ni makan apa lebih kurang tak. Orang dulu siapa? Orang pertama Nabi Adam. Dia ada daripada mana? Syurga daripada teknologi dia beribu, berganda-ganda daripada dunia. Macam mana yang kita boleh kata Nabi Adam, orang dulu apa, nationality, politik apa ni, mereka ni orang pada zaman batu dah. Mereka lebih canggih daripada kita. Nabi Sulaiman, ketika mana dia berdakwah kepada seorang raja perempuan nama dia Balqis, hantar surat ramai jumpa aku. Arah itu lah. Dia Nabi Sulaiman ni tuan, dia dipengaruh, dia arah jin angkat istana itu besar. Dan satu hari Balqis ni mari ke istana Nabi Sulaiman. Dia mari masuk istana tu tuan, dia tengok subhanallah, dia punya lantai dia macam ayam ke dia? Dia tarik apa? Tarik kain. Nabi kata, hanya lantai kain lepas. Dia tarik kain pula lah. Yang kita ni kan jalan tarik, perempuan dia tarik apa? Lepas sikit. Lampu tu kan sunnah perempuan. Laki pula, dia tak boleh lampu sangat. Sombong, ada hadis sebut. Itu kena tahu. Perempuan ni memang kena belerai, tapi dia belerai ni pula dia saut tengok orang Nabi semayang kan saut habis apa ayam ni kan. Dan kita kena tengok benda tu kan. Kita pun bila tengok ni tarik dah sikit, tapi dengar tarik macam suka tu. Kita selalu sebut juga kepada orang jangan angkat sangat. Kadang dia nak angkat macam ada ayam. Sebab kaki ni aurat. Jadi jangan tarik turun. Ini bukan ayam ni, ini batu. Hebat. Itu zaman tu kita ni bangga hebat kan. Ke depan 2020 ni kereta terbang lah. Zaman tu lebih canggih lagi sebenarnya. Cuma kemodenan itu bergantung kepada situasi zaman lah. Itulah dia. Baik, jangan makna jangan terpesona dengan kemodenan, kerana model-model ni semua ni adalah Allah Ta'ala yang bagi. Betul tak? Malam syurga nanti Allah Rabbi tak boleh bayar. Pasal itu dalam hadis kursi Allah kata tak boleh bayar betapa hebatnya syurga, nikmat dia tu. Sehingga kan mala ainun, mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah terlintas. Tuan-tuan, Masya Allah tu syurga. Kita kalau pergi satu tempat ni, kita tengok ya Allah canggihnya dekat mana? Dubai kan? Canggihnya. Itu boleh bayar pun tuan-tuan. Dia tak boleh bayar. Gitu. Itu maksudnya Nabi Daud. Tapi Nabi nak cerita Nabi Daud ni dia kata meninggal dunia pada hari Sabtu dalam keadaan tiba-tiba. Ayat dia faji'ah, tiba-tiba.
Jadi tiba-tiba ni adalah rehat bagi orang tua. Allah Ta'ala ambil nyawa dia. Tapi kalau bagi orang kafir, dia kata belah kasihan. Orang kafir ni Allah Ta'ala ambil nyawa tiba-tiba, kata belah kasihan. Macam apa belah kasihan? Pasal kalau dia hidup lama, banyaklah lagi yang dia duduk kumpul apa nama, yang tidak kena terlopong dengan malaikat tu. Gitu. Daripada Zaid bin Aslam, pembantu Umar bin Al-Khattab, dia kata apabila dosa dilakukan seorang mukmin yang masih ada, orang mukmin ni, kita ni kan ada sikit salah yang Allah belum ampunkan, maka tidak dapat dihapuskan oleh amal perbuatannya, maka dia akan mendapat kesusahan ketika mana menghadapi kematian. Maka tetapi di hari akhirat dia akan dimasukkan ke dalam surga sebagai balasan perbuatan dia di dunia. Orang kafir pula yang melakukan kebaikan di dunia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi kematian sebagai balasan perbuatan baiknya di dunia. Namun di hari akhirat orang kafir ke mana? Na'udzubillah. Ini bukan kita kata. Ini siapa kata ni? Nabi SAW sebut. Kita pun tak mau kalau boleh tuan-tuan semua kalau boleh nak masuk syurga. Tapi itulah. Dan masuk syurga Allah Ta'ala kata begini, syarat dia begini, kena buat begini. Dia tak buat. Itulah dia balasan Allah Ta'ala. Abu Muhammad Abdul Haq menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, roh orang mukmin akan dicabut secara perlahan-lahan. Roh orang beriman ni Allah Ta'ala cabut secara pelan-pelan. Sedangkan roh orang kafir ini direnggut, direntak secara kasar, seperti merenggut roh keldai. Keldai ni tuan-tuan, himar. Dia bunyi macam mana? Saya tak pernah dengar. Tapi dia macam bunyi apa? Ngebuh tu satu, kita pun meninggal dia pun mengebuh juga. Semua dia seolah-olah macam apa? Macam kena tarik sentak tu. Tengok tak baru ni korban. Dia jadi tu. Nyawa nak terlepas tau. Dia macam tu dah, bukan lagu jahat dah. Tapi makna kata macam punya sakit. Orang mukmin yang melakukan kesalahan di dunia mengalami sukar ketika menghadapi kematian. Sebagai apa ni? Sukar tu sebagai apa? Kafarah atas salah dia. Dia kena terima lah. Saya ni buat salah ya Allah. Pada tu dalam Islam ni dia ada hudud. Dia ada apa? Dia ada akibat, dia ada dipanggil iqabah. Dia ada denda. Kita kalau tak kuasa, dia kena buat apa? Kena ganti tu. Tak boleh ganti, bukan sengaja. Pasal sakit ni. Sakit yang tak boleh kuasa dia. Lalu akhirnya bayar. Ada tak gantian dia? Itulah maksud dia. Mana dia Allah Ta'ala nak kita ni bagi juga kebaikan. Maka sebagai kafarah atas silap dia. Sedangkan orang kafir yang pernah berbuat baik di dunia akan mendapat kemudahan mudah ketika dia nak menghadapi kematian. Sebagai apa? Sebagai balasan perbuatan baik yang pernah dia buat. Kan? Kita tengok dia bela kucing, bagi makan, itu semua kebaikan. Betul tak? Kan? Dia pun sedekah. Dan saya maklum masjid ni pun orang-orang bukan Islam pun sedekah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah. Kan? Kita ada tabung ni buangkan sedekah. Baik lalu. Allah Ta'ala nak bagi kebaikan, maka Allah mudahkan kepada dia kematian. Nah, tu. Ibnu Al-Mubarak menceritakan, Abu Darda berkata, aku cinta pada kematian kerana rindu untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku cinta
pada penyakit. Kita boleh cerita kat penyakit ni, maksudnya bila sakit datang, alhamdulillah. Sebab tu ayat yang tadi, ayat apa tadi? Juzuk yang kedua. Walanabluwannakum tu. Ayat berapa cuba tengok balik? 100 berapa saya sebut ni? 156. Allah kata apa? Alladzina iza asabatkum musibah. Orang-orang hak bila dipuji tadi ni, bila mereka ditimpa musibah, qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ayat 156. Ibad balik. Dan tahu belakang. Kau tahu tak? Ayat ni inna lillah ni ayat berapa? Tak tahu? Aku tahu. Macam tu lah. Ya, jangan tahu lah. Kita boleh ikutlah kan. Itulah Allah Alam. Jadi itulah dia. Makna dia kafarah daripada musibah. Inna lillah. Inna lillah tu apa? Inna tu apa? Sesungguhnya kami. Lillah. Lillah tu apa? Kepada Allah kami datang. Itu dia. Inna lillahi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala kami ataupun kita ini apa? Datang. Dan kepada Allah Ta'ala kita kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata ulama, ketika mendapat musibah, dia sebut, maka dia diberi pahala oleh Allah Ta'ala dengan kebaikan. Diberitakan bahawa satu ketika lampu Nabi Adam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpadam. Maka beliau, baginda pun mengucapkan istirja. Lalu istirja ni apa? Macam satu zikir yang mengharapkan. Istirja. Dan kata Aisyah, bukankah ini hanya sebuah lampu? Istirja ni apa? Inilah dia. Istirja. Qalu inna lillah. Dia panggil istirja. Istirja. Istirja ni makna dia ar-raja, harapan. Kalau istirja makna pulang. Kembali pulang balik. Oh, kita ni daripada Allah, kembali kepada Allah. Sepatutnya saya dah dengar Aisyah kata, abang ni lampu dia pun. Tak. Nabi kata apa? Lalu jawab baginda, setiap yang mengecewakan hati orang mukmin itulah artinya musibah. Itu dia hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dalam hadis mursal. Wallahu a'lam. Hadis ini sebenarnya kita dapat pengajaran daripada hadis, daripada ayat ini. Dan kita pahami muka surat ini, aku cinta kepada penyakit kerana ia merupakan kafarah di atas kesalahanku. Aku cinta pada kehidupan yang susah kerana dia membuatkan aku bersikap rendah diri terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Al-Mubarak. Habis tajuk tu. Masuk tajuk yang baru, muka surat 52. Bersangka baik dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaAllah kita berhenti takat ini dulu. InsyaAllah saya ada kekangan sungguh pagi ini baru dapat berita. Jadi saya nak minta izin untuk kita takat ini. InsyaAllah kita bertemu lagi untuk sejam kuliah kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mudah-mudahan mendapat keampunan daripada Allah dalam keadaan kebaikan insya-Allah. Jadi kita tangguh dengan tasbih kafar dan surah Al-Asr.